menyayangi kerana Allah. Stage pertama, biar nampak kita disuruh buat baik dengan sendiri sayang tu terbit. Yang kedua, kalau tak nampak, disuruh kita kenang. Ini dalam Quran surah Luqman ayat 14 Allah sebut. Orang yang saling menyayangi itu kerana Allah, kerana aku, kerana keagungan aku, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey. Benda sayang ni, dia benda emosi. Kan? Base pertama kita, benda sayang ni benda emosi. Okey. Jadi untuk menyayangi ni, dia kena ada emosi, emosi sayang. Okey. Daripada mana terbit emosi sayang? Kan? Secara umumnya, fitrah manusia akan menyayangi orang yang berbuat baik kepada dia. Kan? Itulah akhlak dalam Islam, kan? Kenapa kita disuruh berakhlak? Akhlak ni maknanya kan memperbaiki hubungan sama manusia. Sebab dengan sendirinya dia akan terbit saling menyayangi. Sebab emosi sayang ni bukan emosi. Kan? Jadi bila kita faham, okey, maksudnya orang tu berbuat baik kepada kita, maka dengan sendiri kita akan jatuh sayang, jatuh kasih. Kan? Kerana kebaikan dia itu. Okey. Kalau kita tak nampak macam mana? Kan? Stage kedua dia, diajak untuk kita kenang. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak perasan. Kita ada isteri, duduk dah 20 tahun, 30 tahun dengan kita, kan? Kita tak perasan kadang-kadang kebaikan dengan yang dia buat hari-harian tu. Tak perasan. Kan? Kita ada suami contohnya, kan? Dah 30 tahun dah, kan? Kan? Tak perasan kadang apa kebaikan yang ada pada dia. Kan? Kita ada mak ayah. Kan? Kadang-kadang orang tak perasan jasa mak ayah tu pada dia tu. Kan? Sebab itu stage pertama, biar nampak kita disuruh buat baik dengan sendiri sayang tu terbit. Yang kedua, kalau tak nampak, disuruh kita kenang. Ini dalam Quran surah Luqman ayat 14 Allah sebut. Dalam surah Luqman ayat 14 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut suruh kita kenang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami berpesan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah. Kan? Ibu kamu mengandungkan kamu dalam keadaan penat lelah dan juga menyusukan kamu dalam tempoh 2 tahun. Maka berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan kepadaku lah kamu akan kembali. Surah Luqman ayat 14. Anak-anak ni, kenapa dia susah nak tengok kita punya jasa sebagai mak ayah? Sebab dia tak nampak kita punya susah. Kan? Kita mak ayah, kita protect anak kita, kita tak cakap dengan anak kita, kita berhutang untuk sekolah dia. Kan? Kita bangun pening tak tidur sebab dia sakit. Kan? Kadang-kadang kita susah hati sebab dia tak nampak. Kan? Tapi dia nampak susah orang lain. Oh, kawan dia tolong dia lah. Sebab tu dia jadi baik dengan kawan dia. Mana stage pertama tu dia nampak, kan? Kawan dia buat baik pada dia. Sebab tu dia kadang-kadang lebih baik dengan kawan daripada kita mak ayah. Jadi sebab itu Quran ajar stage kedua untuk berkasih sayang sama manusia ni, kenang. Belajar mengenang. Kenang suami kita tengok macam tak ada apa-apa orang tua ni, tapi banyak jasa dia sebenarnya. Terus kenang, kan? Kenang. Disuruh kenang. Mungkin tak nampak, disuruh kenang. Kita tengok isteri kita, kan, macam bebel, betul bebel. Tapi banyak jasa dia. Sebab dia membebel lah, aku jadi bagus macam ni, kan. Kalau tak, kita jatuh ke zon selesa. Kan? Tak kena bebel. Oh, baguslah, terima kasih lah, kan. Suruh kenang. Kan? Sebab benda tak nampak susah, tapi disuruh kenang. Kan? Jadi maknanya menyayangi kerana Allah stage keduanya adalah belajar untuk kenang, duduk kenang. Sebab kalau tak, orang tak akan nampak, tak perasan. Tak perasan kebaikan orang tu, tak perasan. Kan? Okey, stage ketiga, tak boleh nak kenang juga. Sebab ada orang jenis dia susah untuk pass oriented. Memang jenis orang dia susah nak pass oriented. Dia punya orientasi adalah present oriented dan future oriented. Dia memang sekarang dia nampak dia tak susah nak kenang benda dulu. Ada orang memang dia pass oriented, asyik dulu-dulu jadi cerita dia. Kan? Ada orang dia boleh pass oriented, ada orang tak boleh tau.
Depan saya ni mungkin kita perasan diri kita. Ada antara kita yang memang bukan past oriented orang, present dan future oriented. Jadi nak kenang-kenang susah. Kalau kenang-kenang pun tak boleh, maka disuruh kita sayang secara peraturan. Peraturan ya. Tunjukkan sayang, terjemahkan sayang secara peraturan. Banyak Allah suruh apa? Berbuat baik pada mak ayah. Jangan kamu kata uffin, jangan kamu kata pada mak ayah. Allah sebutkan wala takul lahuma uffin. Uffin ni kalau terjemahan kitab tahun 50-an dulu, jangan kamu kata pada mak ayah kamu cis. Kalau kita dulu biasa baca tu kan, cis mak ayah kan. Sekarang orang tak cakap pada mak ayah cis. Uffin ni sebenarnya bahasa desusan, macam apa-apa bahasa yang memberi maksud atadajjaru, aku tak suka. Cok, cek, jangan sebut kan pada mak ayah. Apa-apa yang beri maksud atadajjaru, aku tak suka. So maksudnya secara peraturan, ada orang memang bukan past oriented, dia susah, dia memang bukan orang yang memang ada emosi untuk menyayangi. Ada orang macam tu, diajar untuk belajar show walaupun dia tak pandai kan. Okey, cakap baik-baik walaupun dia tak pandai benda tu. Saya dalam kursus forensik insan ni cerita mengenai emosi manusia, pasal persisian rumah tangga disebabkan perbezaan je sebenarnya. Orang tak sama Ada satu orang itu bagus kan, memang orangnya sangat baik, nafkah sangat bagilah apa semua. Cuma dia jenis memang tak pandai nak show sayang tu. Tak pandai kan. Isteri pula needs, perlu sangat. Isteri perlu pagi-pagi cakap love you dia perlu benda tu, tapi dia tak pandai. Lepas tu dia datang kursus saya, isteri dia dah lari 3 bulan daripada rumah. Macam mana Ustaz? Saya pun cakap, isteri abang macam mana? Dia pun cerita, orangnya jenis macam ni. Saya tahu, gini, setiap pagi hantar kata-kata cinta pada isteri. Saya tak pandai nak mengarang Ustaz. Tak apalah, carilah mana-mana kan. Sekali kemudian dia cerita kat saya, dia telefon saya, dia beli kata-kata cinta. Upah dia jual saya pun tak tahu dia jual. Dia beli, hari-hari dia modified sikit, dia hantar kat isteri dia kan, balik isteri dia balik, sebab benda tu needs isteri dia, perlu kan. Jadi maknanya dia tak pandai, tapi explore, belajar secara peraturan. Sebab Allah suruh cakap baik, kita cakap baik kan. Maka Nabi sebut kan, ke orang yang menyayangi kerana aku. Kenapa kita buat benda tu? Kerana Allah suruh lah. Kita cakap benda-benda baik-baik, Allah yang suruh. Dengan akhirnya wujud sayang tu, maka dia akan dilindungi oleh arasy Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, di stage kedua dekat akhirat nanti. So ini maknanya menyayangi kerana Allah kan. So pertama sekali memang yang kita nampak kan. Yang keduanya sudah kita kenang, duduk kenang yang ketiganya tak boleh nak kenang pun, sebab memang ada orang yang bukan past oriented ni, orang susah nak kenang. Maka belajar macam mana Islam ajar show sayang tu macam mana kan. Islam suruh ziarah orang sakit kan, suruh menyapa tu sayang kan, menyapa Assalamualaikum kan. Dalam Islam disuruh kita mengucapkan banyakkan Assalamualaikum, tanya khabar kan, apa khabar awak, apa khabar mak, apa khabar kan, awak sihat ke, menyapa tu diajar cara kan. Menghantar jenazah kan, menghadiri kenduri kan, apa lagi kan, bercakap benda yang baik, senyum. Itu benda-benda yang mencetuskan kasih sayang Ni muka ketak dia kan. Belajarlah senyum kan. Penat pakai tepek sana, tepek sini kan, tak cantik-cantik juga. Lepas tu salahkan produk ni tak betul lah, padahal dalam tu tak boleh nak senyum. Belajar untuk senyum kan. Jadi akhirnya kita berkasih sayang walaupun kita tahu hard way untuk kita buat. Kita bukan jenis macam tu, tapi kita belajar secara peraturan, secara agama dia. Cara ketiga, paling kurang pun dilindungi di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, yaumala dhilla, tidak ada perlindungan illa dhilli, kecuali perlindungan daripada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala.